Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya nak buat review sedikit tentang aplikasi akaun perniagaan 3.0 yang telah saya buat beberapa perubahan untuk memudahkan lagi pengurusan akaun syarikat dan untuk jual beli, sistem jual beli. Jadi ini saya letak tepi dahulu. Jadi saya nak terangkan dahulu, bagi yang pertama kali menggunakan aplikasi ini, anda akan menerima satu file RAR seperti ini yang telah di-download daripada email. Jadi sebelum kita membuka aplikasi ini, kalau boleh kita kena right click dahulu sebelah tepi, mouse kita right click. Lepas itu kita extract to AAP 3.0 ni. Bila kita klik ini, dia akan keluar file ini. Dia akan keluar file ini dan kita boleh klik file di dalam ini. File ini kita boleh tukar nama filenya mengikut tahun semasa. Sebagai contohnya, AAP 3.0 kita letak dash dan tahun 2021 contohnya lah. Jadi file tersebut saya telah pun buka seperti ini. Buka dan login ID dan password yang telah pun tuan-puan setting, register untuk membuat akaun untuk akaun AAP ni. Jadi yang ini tuan-puan kena masukkan maklumat bank, maklumat singkatan bank. Ini penting semua. Semua yang saya isi ni kena tukar lah. Jadi kalau ada 5 bank, saya limitkan kepada 5 bank di sini. Syarikat kita mempunyai 5 bank sahaja untuk di sini. Kemudian saya kembali ke menu utama. Ini semua tak boleh diklik. Tak boleh diklik. Cuma logo kita boleh tukar di sini. Logo ni kita boleh tukar dengan cara right click dan change picture. Kita pilih from a file. Jadi kita pilihlah file picture logo kita itu. Contohnya ini kita insert sajalah, tekan insert. Jadi ini saya biarkan dahulu. Kita kembali ke menu utama. Seterusnya kita isi pada bahagian praoperasi. Praoperasi ini kena isi. Kalau kita tak isi, dia akan halang untuk masuk kepada maklumat-maklumat lain. Contohnya ini pun dia akan halang. Jadi kita masukkan modal permulaan kita, modal awal. Contohnya saya sediakan RM1,000. Kalau ada modal tunai tambahan, kita masukkan juga. Kemudian baki wang di bank akaun syarikat kita mungkin dalam, saya letaklah RM2,000. Kemudian kalau kita baru memulakan perniagaan, mungkin baki stok ataupun inventory tidak ada. Kalau kita sudah lebih daripada setahun memulakan perniagaan jual beli, mungkin kita sudah ada baki stok, tapi kita akan masukkan nilai stok ataupun inventory saja sini, nilai stok. Nilai inventory contohnya saya letak 1,500 lah. Jadi kita simpan. Sekarang kalau kita baru memulakan perniagaan, mungkin ini tidak perlu kita isi lah. Kalau kita sudah lama memulakan perniagaan, mungkin kita sudah ada rekod untuk penghutang, rekod pemihutang yang tahun sebelumnya yang belum lagi diselesaikan. Jadi kita bolehlah masukkan rekodnya di sini. Kalau tiada, kita boleh kembali semula ke menu utama. Kemudian semua button ini telah pun aktif. Apa yang perlu kita lakukan di sini adalah ini saya nak terangkan beberapa perkara di sini. Contohnya kalau ada wang masuk ni, kita masukkan tarikh, resit. Kemudian kita boleh masukkan modal tambahan. Kita boleh masukkan hasil jualan. Kalau kita nak gunakan transaksi untuk masukkan hasil jualan, dia berupa duit lah, wang. Kemudian di sini juga saya masukkan jualan secara hutang.
jualan secara hutang ini kalau kita klik, dia akan muncul satu button jualan secara hutang di sini. Okey, kemudian kita boleh klik jualan secara hutang ni, dia akan pergi kepada transaksi jualan. Tapi di sini kita tidak ada produk untuk yang dah diregister, so kita kena daftar produk dahulu. Okey, daftar produk di sini. Okey. Tapi di sini saya nak kembali dahulu ke menu utama. Saya nak terangkan semula kepada yang tadi. Okey, ada beberapa perkara di sini yang perlu kita explore lah. Kalau tak guna semua pun tak ada masalah. Kita boleh gunakan lain-lain pendapatan pun boleh. Jadi kita letakkan pendapatan kita tu daripada apa. Kemudian adakah bayaran masuk melalui bank? Ya, contohnya MBB. Okey, bank yang saya telah register tadi, kita masukkan bayaran tu melalui bank. So dia akan masuk ke dalam transaksi wang masuk untuk pada bulan Januari. Okey, pada bulan Februari pula kita kliklah bulan Februari. Okey, wang keluar. Okey, ini wang keluar. Okey, dia ada beberapa wang keluar. Ada banyak di sini untuk pilihan. Okey, video untuk ini saya telah sediakan sebenarnya. Okey, ini syarikat berhutang adalah syarikat kita berhutang dengan orang luar. Ini yang dikatakan sebagai syarikat pemiutang lah. Okey, dia akan jadi rekod pemiutang kita berhutang dengan orang luar. Okey, hutang untuk membeli apa? Okey, butir-butir contohnya di sinilah. Hutang kereta, motosikal dan sebagainya. Okey, seterusnya pelanggan berhutang ini, kalau kita klik, okey, ini ada pembaharuan sedikit. Saya tambahkan pelanggan berhutang. Contohnya kalau orang membeli barang kepada kita, pembeli membeli barangan secara hutang, okey, kita kena pilih sini sama ada dia hutang atau pinjaman wang tunai ataupun hutang penjualan stok. Maknanya kalau dia beli stok secara hutang, kita akan klik hutang penjualan stok. Okey, kita klik sini, dia akan pergi ke sini. Okey. Okey, itu antara yang terkini lah. Jadi contohnya kalau kita berniaga jual baja ke, jual baju ke dan sebagainya. Okey, kita kena masukkan sistem belian di sini ya. Masukkan sistem belian dahulu. Okey, dia kalau masuk ke sistem belian, dia akan masuk kepada daftar produk dahulu. Kita daftar produk, contohnya kita masukkan kod 1001 lah. Kemudian contohnya 1001 ni untuk, okey, saya ambil baja lah. Baja. Kemudian adakah nama pembekal sudah wujud? Kalau ada, kita klik ada, tapi sekarang ni tidak ada. Okey, pembekalnya contohnya pembekal ABC. Pembekal ABC, nombor telefon. Okey. Dan alamat email kalau ada kita letak. Contohnya baja ini harga dia RM15. Okey, 20 lah, ambil senang. Okey, harga jualannya pula RM50. Baik, sekarang kita klik hantar. Okey, jadi dia akan masuk terus kepada rekod pembelian. Okey, dia akan wujud satu produk yang kita dah register tadi, 1001. Okey, tarikh pembelian kita untuk produk tersebut adalah contohnya 2 Januari. Okey, Januari, dan kita ada resit ataupun invoice yang kita terima. Kalau tidak ada, kita tak payah letak. Kalau ada, kita letak. Okey, kuantiti yang kita terima adalah contohnya 50. Okey, dia akan 1000. Okay, banyak sangat, duit saya tadi tak cukup. 10. Okey, 200 Kemudian kaedah bayarannya pula. Okey, sama ada cash, bank transfer, credit card, check. Okey, kita letak cash je lah. Okay, dan hantar. Okey, ini akan direkod di dalam pembelian kita tadi. Kita tengok belian tunai ni. Ini dia. Dia akan masuk ke bahagian sini. Kalau kita klik 2 kali, dia akan keluar di sini untuk dikemas kini ya. Untuk dikemas kini, contohnya produk ini kalau ada 20. Okey.
klik tab, dia jadi 400. Kita klik emas kini. Okey, dia akan berubah daripada jumlah tadi 20 kuantiti. Okey. Kemudian kalau kita nak pergi kepada jualan tunai contohnya. Okey, jualan tunai di sini. Okey. Ini jualan tunai. Kita tadi dah register produk. Okey. Jadi kita masukkan nombor kod produk kita 1001 tadi. Kita klik cari. Dia akan keluar di sini produk servis dan harga jual. Kemudian baki stok masih 20. Okey, jadi sekarang saya nak cuba sekali lagi untuk bahagian pembelian. Contohnya saya letak 12 Januari. Okey. Nama pelanggan dia nak butang. Okey, dia nak butang, harga pun dia lain sikit. Okey, dia ambil 3. Okey, ini harga lain. Harga dia dalam RM35. Okey, tambah. Okey, sekarang kita klik bayar. Okey, bayarannya, kaedah bayarannya adalah dia secara berhutang. Okey, kita bayar. Okey, kemudian kita sahkan pindahan. Okey, masa kita sahkan pindahan ni, okey, dia akan masuk ke bahagian resit. Okey, bahagian resit ni kita boleh cetak. Okey, kalau kita review, okey, ini resit yang akan keluar. Resit ini dia akan nyatakan unpaid. Okey, invoice lah. Okey, unpaid. Okey, ini kita close dan dia akan kembali ke, ini dia padamkan semua, dia akan kembali ke sini. Okey, di mana kita nak tengok resit tu semula tadi? Okey, resit tu semula kita boleh tengok di bahagian local disk C ni, local C ni. Okey, dia akan automatically wujud di AAP 3.0 dan folder hutang. Okey, folder hutang tadi saya telah masukkan ni 2 Januari. Okey, 2 Januari. Okey, ni dia. Fadil P1, nombor telefon. Okey, unpaid. Kuantiti 3, price 35 dan RM105 ni dia belum bayar lah. Okey, jadi ini kita boleh serah kepada customer kita. Okey, jadi seterusnya kalau kita nak, misal kata dia bayar secara tunai contohnya 1001, klik enter sekali lagi. Okey, contohnya dia nak bayar secara tunai. Okey, ini bulan Februari. Okey, dia bayar secara tunai. Kalau kita tak letak nama pun tak kisah, tak letak nombor telefon pun tak kisah. Okey, ni bukan pelanggan tetap lah. Okey, dia nak ambil contohnya 3 juga. Okey, klik no untuk menggunakan harga jualan asal. Okey, kita nak dia guna harga jualan yang asal, maknanya ini tak aktif lagi lah. Okey, jadi harga jualan asalnya 50, darab 3 150. Okey, kita tambah. Okey, dia akan masuk dalam kita punya receipt lah. Baik, lepas tu kita klik bayar. Okey, tak ada nama. Okey, di sini kita jangan letak hutang lah. Bank transfer lah contohnya. Dan klik bayar. Okay, lepas tu maklumat akan dipindah ke aliran tunai, sahkan pindahan. Okey, di sini dia nak bayar. Okey, pembayaran 150, jumlah bayaran 150. Okey, kita terima bayaran tu berapa? Contohnya 150 juga. Kita tulislah 150. Jadi tak ada baki lah dia nanti. Okey, kita bayar 150. Kena klik 2 kali sebab dia nak kira baki tu.
Okey, baki tu tak ada. Cetak invoice ataupun receipt. Kita cetak di sini, dia akan cetak lah 150. Nama tak ada. Okey, jadi di sini dia akan letak paid. Okey, kita boleh cetak, tekan OK. Kemudian sini saya nak cancel sahaja. Dan dia akan kembali ke sini. Okey, mana kita nak lihat receipt tadi? Receipt tadi akan berada pada local C juga, iaitu pada folder AAP 3.0 dekat invoice. Okey, dekat invoice ni. Ini dia. Pada bulan Februari ya. Okey, pada bulan Februari. Nombor receipt INV 21 lah. Okey, dan nombor receiptnya 3. Okey, dia dah bayar lah. Okey, jadi nombor receipt ni dia akan disimpan di local disk C lah. Okey, jadi saya rasa itu sahaja perubahan-perubahan yang saya dah buat untuk ni. Kemudian kita boleh tengok pada imbangan duga. Okey, imbangan duga dia dia stabil, selari. Dan kita tengok pada bulan, kita ada transaksi bulan Januari dan Februari tadi. Okey, bulan Januari ada pengeluaran, iaitu kita telah membeli stok 200. Okey, kemudian kita tengok pada bulan Februari pula. Okey, pada bulan Februari dia ada jualan di sini. Okey, jualan tu, hasil jualan. Okey, 150. Kemudian yang tadi ada penghutang, kita tengok pada penghutang. Okey, ni dia penghutang. Dia belum bayar ni. Okey, sekarang dia nak bayar. Saya katalah dia nak bayar pada bulan Februari, hujung bulan Februari dia nak bayar. Kita kena pilih terima bayaran pinjaman atau hutang. Okey, jadi saya katalah dia bayar pada 25 Februari. Okey, so pilih penghutang di sini. Okey, ada dua penghutang di sini, contohnya Karim. Okey, jadi baki belum jelas Karim tadi, dah tercatat di sini 200. So dia kena bayar, contohnya misal katalah dia bayar dengan menggunakan bank sebanyak 100 dahulu. Okey, kita simpan. Okey, maklumat dah disimpan. Lepas kita cek semula Karim tadi, bakinya tinggal 100. Kita cek Padil. Okey, RM105. Contohnya dia nak bayar pada 28. Okey, kita kembali dulu ke menu utama pada bulan Februari. Okey, sebab tadi dia hilang 28 Februari. Okey, Padil. Okey, dia nak bayar dengan menggunakan bank juga, RM105. Okey, kita simpan. Okey, jadi kita tengok Padil di sini, dia dah jadi sifar. Okay, kalau kita tidak kembali ke menu utama, bahagian bulan ni dia tak dapat diklik lah. Okay, kita kembali dahulu. Kemudian kita tengok pada bulan Februari tadi, transaksi tersebut telah pun ada bayaran masuk, iaitu RM100 daripada Karim dan RM105 daripada Padil. Okay, jadi bahagian transaksi wang masuk telah pun direkod. Kemudian kita tengok pula pada stock inventory di sini. Kalau kita nak view produk jualan kita, rekod pembelian kita, stok ataupun inventory. Okey, ini adalah stok. Kita ada satu saja produk di sini tadi, stok je 20. Okey, stok dijual 11. Kemudian baki stok 9. Okey, ini adalah jumlah nilai stok akhir ya, berdasarkan harga semasa, harga inilah. Kita letak dulu lah. Kemudian ni produk jualan ni adalah rekod belian, rekod jualan. Okey, ni rekod jualan.
Kita tengok rekod jualan kita sebanyak RM455 untuk produk yang kita jual tadi. Okey. Baca, okey. Tadi ada 11. Okey, ini betul 11. Okey, so baki untuk produk kita tadi adalah 9. Ada 2 yang beli secara hutang, tapi yang seorang tadi sudah pun dibayar. Okey, sekarang kita lihat pula pada bahagian imbangan duga. Takut nanti dia tak stable lah. Okey, masih lagi stable. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk penambahan yang saya buat. Kalau ada apa-apa masalah, bolehlah berhubung dengan saya. Kalau ada apa-apa feedback ataupun nak tambah bahagian-bahagian tertentu, boleh cadangkan supaya saya boleh buat beberapa setting untuk menambah baik aplikasi ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.